Dan insya-Allah malam ini kita akan membahas pada tajuk yang ke-29. Adab dalam pergaulan. Adab dalam pergaulan. Pada muka surat 210. Surat 210. Dilihat pada matan hadis ini, Haddatsani Musa bin Ismail, haddatsana Abdul Wahid, haddatsana Abu Burdah bin Abdullah qala sami'tu Aba Burdah bin Abi Musa an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul jalisi salihi wal jalisi sawi kamasali sahibil miski wakiril haddadi la ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi au tajidu rihahu wakirul haddadi yuhriqul badanaka au thawbaka au tajidu minhu rihan khabisatan. Muttafaqun alaihi. Maksudnya telah menceritakan kepadaku Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdullah berkata, sami'tu, aku mendengar Abu Burdah bin Abu Musa daripada bapanya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang bergaul dengan orang soleh dan orang yang bergaul dengan orang yang berakhlak buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang tempa besi. Pasti kamu akan dapat daripada pedagang minyak wangi, sama ada kamu membeli minyak wanginya atau sekadar mendapat bau wangiannya. Sedangkan daripada tukang tempa besi akan membakar badanmu atau pakaianmu, atau kamu akan mendapat bau yang busuk. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-2101, dan Muslim hadis yang ke-4762. Dalam hadis ini Rasulullah membuat perbandingan antara orang yang bergaul dengan orang yang baik, diumpamakan seperti kita berkawan dengan penjual minyak wangi. Kita tak beli pun minyak wangi dia, tapi dapat tumpang bau dia. Adapun berkawan dengan orang yang berakhlak buruk, Rasulullah umpamakan seperti berkawan dengan tukang tempa besi. Ketuk besi dah, buat parang, buat apa semua kan. Bukan nak kata pekerjaan tu buruk, tak buruk, tapi ini perumpamaan. Maksudnya, walaupun kita tak bagi tolong dia ketuk besi dia pun, tempa besi tu pun, tapi percikan api dia tu kena pada pakaian kita, kena pada tubuh badan kita. Kalau tak kena pun, Rasulullah kata, kalau tak kena pun, bau dia cukup dah, bau asap tu dah. Sebab mungkin zaman tu belum ada rokok lagi kot. Bukan ada rokok, dulu dia ada pakai shisha tu kan. Mungkin orang kurang kot sekarang ni kan. Kita beri contoh mudah, kau pegang rokok je lah. Macam sama konsep dia tu. Kita tak merokok pun, asap dia tu lebih memudaratkan daripada orang yang merokok itu. Paling kurang pun dia punya percikan api tu kena pada pakaian. Tak pasal-pasal pakaian kita berlubang. Ini dua perumpamaan yang selalu bagi contoh mudah pada kita. Kan? Terang dan jelas. Kawan dengan orang yang baik-baik, orang yang soleh, kita tak soleh mana pun. Tetapi sebab kita berkawan dengan orang yang baik-baik, orang pun sebut, kan? Dia ni nampaknya itu dikawan dengan tu orang baik-baik kan. Jadi nama kita pun tumpang harum. Tapi berkawan dengan orang yang berakhlak buruk, kaki judi, kaki nombor. Kita tak main judi, kita tak main nombor pun. Tak buat benda-benda haram ni. Tapi kita berkawan dengan dia. Sedikit sebanyak
nama kita pun terpalit sekali. Ya? Dia kena tangkap akibat perbuatan jenayah dia tadi, perbuatan salah dia tadi kan. Kita tak ni pun, tapi nama kita pun terbabit. Kan? Tak pasal-pasal nama pun disebut. Kau tahu tak yang kawan dia tu dia ni. Nama aku pun ada juga. Kan? Jadi itu Rasulullah bagi perumpamaan. Ya? Pengenalannya, teman atau sahabat merupakan orang yang paling rapat dengan kita selain ibu bapa atau adik-beradik, yang sangat kita percayai dalam setiap perkara. Malahan ada setengah individu yang lebih selesa untuk berkongsi setiap perkara dengan sahabat masing-masing, ya, berbanding dengan ibu bapanya sendiri. Kerana kita pun sama, kita lebih selesa berkongsi isu ataupun masalah dengan kawan kita, sahabat kita. Kenapa tuan? Kadang-kadang dengan isteri pun tak cerita. Kita cerita pada kawan kita. Sebab kita saling memahami. Kena pula kita bidang yang sama. Jadi kalau kita guna term-term, istilah-istilah tu tak. Contoh kalau dia seorang engineering, mungkin dia gunakan istilah engineering tu lah sembang dengan kawan dia. Jadi kawan dia pun boleh solve problem tak. Ataupun kalau ustaz, sama-sama ustaz dia bercerita, kan sama-sama dia, sebab dia ada term-term, istilah-istilah ni tak. Kalau kita kat orang rumah dia tak faham pula istilah-istilah ni kan. Jadi dengan kawan kita lebih selesa. Sebab mereka lebih memahami ya, term-term tertentu dan mereka juga kenal kita macam mana. Ya. Jadi atas sebab tu kita harus selesa untuk kita berkongsi masalah cerita apa pun. Sebab tu juga ada hadis Rasulullah sebut, ya, orang yang menjaga aib saudaranya, maka Allah Ta'ala akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Ini pun kena dengan hadis. Ya, kita mungkin selesa cerita dengan kawan kita dan kawan kita tahu kita punya aib, tak, kelemahan kita lah, aib peribadi kita lah. Ya. Jadinya di Rasulullah sebut, orang kawan baik dah bagus dah ni. Tapi kalau kamu sebagai kawan baik, kan, esok dalam gaduh, kan, yang kawan ni cerita aib kita pada orang ramai. Ini yang kata ya, Allah Ta'ala akan buka aib dia di dunia dan di akhirat. Ya, ni cerita aib peribadi lah. Setiap orang dia ada kelemahan, setiap orang dia ada kekurangan. Ini tak boleh nafikan, kita bukan semua malaikat, kan. Jadinya aib-aib inilah yang mana itu antara dia dengan Allah, maka dia kena cerita dengan Allah. Tak boleh cerita pada orang. Tapi sebab dia kawan baik, dia cerita masalah kepada kawan dia. Kau fikir macam mana? Aku ni ada macam ni nak. Jadi kawan tu tahu. Jadi ini yang nak bagi tahu, haram cerita pada orang lain tentang aib peribadi seseorang. Itu kita nasihatkan dia sama ada dia bertaubat ataupun kau berubahlah. Tak cerita macam tu tak. Jadi takut esok time gaduh kan, dia buka habis semua. Kan? Saya tuan-tuan, saya tahu lah tuan-tuan yang dia ni, saya kawan lama dah dengan dia ni dulu dah. Okay. Sebab Rasulullah sebut dah, orang yang buka aib saudara dia ni, ya, Allah akan dedahkan di dunia di akhirat. Di akhirat confirm dapat. Ya. Sebab macam kenapa tuan-tuan? Sebab bila cerita tentang aib peribadi, betul dia buat dosa itu. Dan ketika kita kawan dengan dia pun, kita bergaduh dengan dia pun, dia buat dosa itu. Ditakdirkan kawan ni dedah tadi aib tu tak? Dia bertaubat, dia tinggalkan terus dengan sebab itu. Sedangkan pandangan orang lain terhadap orang yang buat dosa tadi tetap kekal. Ya? Dia tetap buat. Jadi dia dah taubat. Sebab tu kenapa Rasulullah larang benda ni. Sebab manusia tu dia boleh berubah. Dan pintu taubat sentiasa terbuka. Sebab tu kita tak mudah-mudah kita nak letakkan, nak hukum kau seorang tak mudah-mudah. Sebab dalam umat Rasulullah khususnya, Allah Ta'ala letak pintu taubat sentiasa terbuka. Walaupun ketika dia berkawan, dia bergaduh dengan kawan tu, dia masih buat dosa itu, tetapinya aib dia tetap kena jaga. Sebab dia boleh berubah, dia boleh taubat bila-bila masa dan dia akan berubah terus. Kan? Dalam keadaan dia berubah terus, yang mana kawan dia tadi dedahkan aib daripada orang lain, masyarakat, kawan-kawan lain, dan kawan-kawan terus menghukum dia dengan perbuatan yang dosa itu juga. Jadi itu yang kenapa ditegah. Ya, kita mendedahkan aib peribadi orang. Dalam agama Islam, kita disyarat untuk mencari sahabat yang baik, beriman dan taat kepada Allah SWT bagi membolehkan persahabatan itu berjalan lancar tanpa sebarang persengketaan. Malahan, junjungan besar Nabi Muhammad SAW sendiri mempunyai sahabat baik yang amat disayanginya.
iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kekukuhan hubungan persahabatan antara Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dapat dilihat daripada pelbagai kisah yang membuktikan kesetiaan kedua-duanya. Hingga dalam Quran pun dinukilkan kisah persahabatan Nabi ini. Ketika dalam peristiwa hijrah, Rasulullah sebut, ya, cuma nama dia tak ada dalam tu. Cuma Rasulullah sebut individu memang Sayyidina Abu Bakar. Ya. Jadinya sampai macam tu sekali, kan? Orang kata ketinggian dan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ni mana baca tiap minggu, kan? Khotib tu baca ayat ni tiap minggu. Ya, apa maksud dia? Maksudnya sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, ya, wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ya. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Nah, Allah suruh buat baik. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Maksudnya Allah SWT akan selalu menolong hamba, ya, selama dia menolong saudaranya. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamin nas la yarhamhu Allahu azza wa jalla." Maksudnya, sesiapa yang tidak menyayangi sesama manusia, nescaya Allah SWT tidak menyayanginya. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2319. Terangan yang pada hadis ini, agama Islam telah menggariskan tata cara pergaulan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, ya, sebagai Muslim, Allah dalam Quran, dalam hadis dah dinyatakan tata cara pergaulan itu. Bukan sembrono je. Kalau di barat, orang bukan Islam, dia campur haduk semua sekali lah. Laki perempuan boleh campur, tak ada masalah. Tak. Islam dia letakkan. Sebab agama Islam, dia menjaga kemaslahatan, dia menjaga kepentingan, dia menjaga maruah orang Islam. Ya, kriteria seorang Muslim ke arah pergaulan sesama manusia menurut Al-Quran dan As-Sunnah meliputi memberi salam dalam pertemuan, meminta izin, kasih mengasihi, menepati janji, tolong menolong, menahan marah dan sebagainya. Komponen tersebut akan berjaya sekiranya setiap Muslim mengamalkannya dengan penuh kesabaran. Perkara ini adalah untuk memberi panduan dan menjamin keharmonian hidup bermasyarakat sesama manusia. Agama Islam bukan sahaja mendidik umatnya untuk membina hubungan dengan Allah SWT, jadi hablum minallah semata-mata, namun sangat mementingkan hubungan dengan manusia. Dan juga hablum minan nas, kerana sesama Muslim telah diikat oleh Allah SWT dengan tali ukhuwah Islamiyah. Sama Islam, kita diikat dengan akidah. Dia tak kira siapa background dia, bangsa apa, kulit apa, walau apa warna pun, datang dari mana pun, bila dia ucap kalimah La ilaha illallah, automatically terus jadi saudara kita. Itu yang kata Islam ini, dia punya istimewa yang tu. Dia bukan meletakkan kasta, bukan meletakkan bangsa, kaum sebagainya, seperti mana orang Yahudi. Dia bangsanya cukup eksklusif. Bukan semua orang boleh masuk agama Yahudi, sebab agama Yahudi untuk bangsa dia je. Tapi perangai macam Yahudi, semua orang ada. Boleh jadi, boleh ada lah.
Tak, bangsa Yahudi nak masuk agama Yahudi minta mahal ya. Sebab itu khas untuk mereka. Betul orang dia punya orang kata apa agama Yahudi tak sampai. Tapi perangai macam Yahudi, doktrin Yahudi, kepala otak macam Yahudi memang ada. Tak, ideologi dia memang dia ada. Ya. Jadinya berikut adalah adab-adab dalam pergaulan yang perlu kita amalkan dalam kehidupan. Yang pertamanya, ya, pergaulan dengan ibu bapa. Bagaimana seorang anak itu bergaul dengan ibu bapanya. Dipandukan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazari di dalam kitab Minhajul Muslimin, menyatakan bahawa Islam telah meletakkan asas pergaulan antara anak-anak dengan ibu bapa, iaitu wajib taat dan berbuat baik, ya, berbuat baik kepada ibu bapa dan mendengar arahan mereka. Malah sewajarnya mereka sentiasa mentaati arahan ibu bapa sama ada dalam bentuk perintah atau larangan, selagi mana tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dan tiada unsur-unsur maksiat kepadanya. Jadi ketaatan pada ibu bapa ni wajib taat selagi mana perintahnya itu tidak bercanggah dengan hukum syarak. Nah, apa saja bentuk perintah dan juga larangannya itu, selagi mana tidak mencegah dengan syarak, maka wajib kita patuhi. Contohnya, memberi layanan yang terbaik kepada mereka seperti memberi perlindungan, memberi makan, membiayai kehidupan mereka, memberikan pakaian dan sebagainya. Beliau juga, yakni Abu Bakar Jabir Al-Jazari tadi itu, dalam kitab disebut, dia berpandangan bahawa anak-anak wajib bergaul dengan menghormati dan mengagungkan martabat kedua ibu bapa serta merendahkan diri kepada ibu bapa dan wajib memuliakan mereka dari sudut perkataan dan perbuatan. Dilarang menderhaka seperti membentak dan mesti mendapat keizinan dan keredaan mereka sebelum keluar rumah. Dia pangkat mak ayah ni, ya, takkan boleh challenge walaupun anaknya seorang raja, anaknya seorang siapa pun tak lawan. Nak dapat pangkat taraf title mak bapak tu takkan dapat, sampai bila-bila takkan mungkin dapat. Yang baru ni viral ni kisah seorang anak dia dari pegawai polis lah, ya, pangkat besar lah. Jadinya ayah dia polis juga, taklah besar sangat kot, rendah sikit pada anak dia kan. Jadi bila anak tu dapat title berpangkat besar ni, anak dia balik rumah, ya, jadi si ayah pun pakai pakaian polis, anak dia pun pakai pakaian polis lah, tapi anak dia pangkat besar lagi ya. Jadi ini bila ayah dan anak dia jumpa dengan ayah dia ni, ayah nak tabik dia tau. Sebab ayah pangkat rendah, ayah nak tabik dia, dia tepih dengan ayah dia. Dia tepih dengan ayah dia. Jangan. Sebab pangkat ayah takkan mungkin sama dia dapat, walaupun anak dia tu pangkat lagi tinggi pada ayah dia. Kan? Orang kata sampai macam tu lah. Ya. Walaupun di dunia pangkat dari segi pangkat pekerjaan mungkin boleh tinggi, tapi pangkat title takkan dapat. Ya. Ayah nak tabik hormat pada dia, ayah dia nak tabik hormat pada dia, dia tepih dengan ayah dia. Ya, sebab apa? Tak layak untuk ayah dia tabik pada dia. Sebab dia anak. Pangkat dunia mungkin tinggi lah, tapi pangkat antara hubungan darah takkan boleh challenge. Ya. Dan juga firman Allah SWT dalam surah Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tushrika bihi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, yakni mempersekutukan Allah Ta'ala, ya, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Tengok. Ya, walaupun mak ayah dia ni menyuruh dia buat benda tak baik, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, paksa dia suruh syirikkan Allah, apa kata Allah? Jangan ikut. Jangan ikut, okay fine.
jangan ikut. Tetapi Allah sebut apa lagi? Ya, dan pergaulilah mereka keduanya di dunia dengan baik. Walaupun mak ayah dia suruh mensyirikkan Allah, tetapi Allah Ta'ala kata, kau jangan ikut yang ni, tetapi pergaulilah mereka dengan baik. Maksudnya jangan kurang hajar dengan mak ayah, jangan membentak mak ayah, jangan menghina mak ayah. Ya, walaupun mak ayahnya itu menyuruh dia buat perbuatan syirik sekalipun, tetapi perbuatan itu memang terang-terang salah. Tetapi Allah Ta'ala kata, gaulah mereka dengan baik. Maksudnya berkomunikasi dengan mereka dengan baik, terangkan dengan baik. Dia tak nak dengar pun tak apa. Jadi hubungan anak dengan ayah jangan putus. Hubungan anak dengan ayah jangan putus. Di dunia, di akhirat cerita lain. Sampai macam tu sekali. Ya, dah suruh mak ayah suruh buat syirik pun, Allah Ta'ala kata jangan ikut yang ni, tetapi kau tetap kena layan mak ayah kau dengan baik. Sebab hubungan darah tu apa? Ada kan? Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku lah, jadi kepada Allah sahajalah kembalimu. Maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan juga ya, cara kita berkomunikasi dengan mak ayah kita tolak dengan baik arahan mereka yang bercanggah dengan syarak tadi, akan menjadi bukti di hadapan Allah Ta'ala esok. Ya, Allah Ta'ala akan tunjuk kepada ini kebaikan yang kau buat, walaupun mak ayah suruh buat perbuatan syirik sekalipun. Itu yang pertama, pergaulan dengan mak ayah. Keduanya, pergaulan dengan adik-beradik. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi juga menyatakan bahawa pergaulan seorang Muslim itu dengan adik-beradik adalah seperti hubungan dengan ibu bapa, sebab ada hubungan darah di situ. Sama ada mengenai hak dan kewajipan dan sopan santun. Sama ada adik-beradik itu mukmin atau kafir, wajib baginya itu menghubungkan tali silaturahim, berbuat kebajikan, beradab serta melaksanakan hak-hak dengan menghormati yang tua dan mengasihi yang muda, menziarahi yang sakit dan menolong yang ditimpa musibah. Dalam sebuah hadis daripada Abu Daud, perkara ini tidak disebutkan dalam maksud sebuah hadis. Yang telah disebutkan dalam maksud sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Kulayb bin Manfa'ah daripada datuknya bahawasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Baginda Nabi SAW menjawab, ibumu, kemudian bapamu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara lelakimu, ya, kemudian ahli keluargamu yang wajib untuk engkau sambung silaturahimnya. Hadis riwayat Abu Daud hanya ke-4474. Hadis ini berstatus hadis dhaif. Dan satu hadis lagi yang sahih yang mana disebutkan juga bahawasanya bila mana sahabat tanya pada Rasulullah, siapa yang berhak aku buat kebaikan? Rasulullah sebut apa? Ummu, kan? Ibumu. 3 kali Rasulullah sebut. Kali keempat baru turun pada bapamu. Dan seterusnya baru turun yang ni lah. Saudara lelaki, saudara perempuan baru turun yang ni. Tapi yang 3 yang pertama Rasulullah sebut mesti buat baik pada ibu. Yang keempat bapa, yang seterusnya barulah kita ikut urutannya. Menurut Abdullah Nasir Ulwan di dalam kitab Pendidikan Tarbiyatul Aulad, yang pendidikan anak-anak menurut pandangan Islam. Kitab ni pun lari juga tentu anak kalangan ada Abdullah Nasir Ulwan ni. Dan kita dalam kitab bahasa Arab ni Tarbiyatul Aulad lah. Ya, pendidikan anak-anak menurut pandangan Islam, membicarakan tentang adik-beradik adalah golongan yang memberi suatu pertolongan dan menerima daripada mereka dengan bercampur dan berhubungan dengan mereka. Contohnya, adik-beradik yang lebih tua menjadi ikutan serta teladan sama ada akhlak yang baik atau buruk bagi yang lebih muda, mengikut apa yang berlaku terhadap semua kanak-kanak seperti dalam aktiviti sosial, berakhlak mulia, memilih pasangan, akademik dan lain-lain. Ya, dalam adik-beradik begitulah. Kadang-kadang yang kecil ni ikut panggil yang besar lah. Jadi kalau yang besar ni abang long ke kak long ke, datang bawa orang kata apa, benda yang bukan-bukan, ia akan jadi bukan-bukan lah. Ya, kalau abang dan kakak tunjuk contoh yang baik, adik-adik yang ikut. Nah, sejak kecil lagi macam tu. Sebab
Ya, anak sulung ni menjadi contoh ya, kepada yang lain-lain. Dia juga jadi ikutan. Peranan ibu bapa sangat penting dalam mencegah daripada pencampuran dengan adik-beradik yang berakhlak buruk dan memberi kesedaran, perhatian, pengawasan dan nasihat mengikut akhlak-akhlak Islam. Menurut Abu Lais As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyatakan bahawa seorang yang sentiasa menjaga hubungan dengan keluarga seperti ziarah menziarahi, membantu dengan harta atau tenaga, dan saudara berada jauh boleh berhubung melalui aplikasi teknologi, dan sekiranya menziarahi saudara yang jauh itu lebih utama telah mempereratkan silaturahim. Hari ini dengan teknologi ini maka lebih memudahkan kita untuk berhubungan dah. Atau orang yang berada di luar negeri pun senang dah. Kan dulu zaman belum ada teknologi ni, zaman belum ada WhatsApp, belum ada Telegram dan sebagainya, berhubung melalui telefon. Kadang-kadang kalau kita berada di luar negeri tu, kira-kira kalau daripada Jordan nak call Malaysia masa tu 1 minit RM7. No, 1 minit RM7. Jadinya kena susun ayat siap-siap. Nak cakap apa ni nak? 1 minit RM7 tu. Ya, kena susun perkataan. Yang sana pula lagi kita dah call kan. Apa tak dengar. Yalah, duit berjalan ni. Nak. Ni tunggu kejap ayang call dah beli air sekejap tunggu. Allahuakbar. Kita dah call ni ya. Duit berjalan. Kan? Seminit punya hal lah. Jadi orang kata, tapi hari ni alhamdulillah tuan-tuan. Teknologi hari ni tak ada masalah pun. Kita pergi umrah depan Kaabah boleh buat live. Depan Kaabah ni, boleh call rumah ni, ayah depan Kaabah sekarang ni, kau tengok ni, Kaabah depan ayah ni. Kau nak doa apa, beritahu. Kan? Ataupun kau doa dengan ni, dekat Kaabah depan, ada tak? Sampai macam tu sekali kemudahan hari ni ada tak? Jadi gunakan kemudahan yang ada untuk mengeratkan silaturahim. Bukan buat tempat bergaduh. Kan? Jadi punca adik-adik gaduh kan susah pun. Kan? Bakar sikit dalam grup WhatsApp keluarga tu. Buat cerita buruk sikit. Perli sikit kawan tu, buat gaduh. Esok raya tak balik dah. Kan? Benda kecil-kecil punya hal. Ya? Jadi tak payahlah. Jadi kita ada grup keluarga tu, grup WhatsApp keluarga tu, lebih banyak cerita yang harmoni. Ya, daripada cerita yang benda yang boleh menjadi pencetus api permusuhan. Kan? Yang si Along sokong Manchester, yang si Angah Liverpool. Bila Manchester kalah, dia kena perli je. Asyik masuk gol bila nak keluar-keluar ni tak. Dah kalah banyak kali, dah kawan tu laparan, kena kawan tu baran pula kan, dah buat bergaduh. Kan? Jadi carilah tajuk-tajuk yang harmoni bila kita nak berbicara dalam grup keluarga. Sama juga dengan grup masjid, grup surau, grup apa pun, komuniti masyarakat, grup taman pun. Cari tajuk-tajuk yang harmoni. Tengok pada fungsinya. Kalau grup masjid, apa benda yang penting? Aktiviti masjid, mana ni kuliah siapa? Nah, hujung minggu ni, ada siapa buat kenduri kendara pula. Tuan rumah ni wakilkan pada imam masjid, jemput tuan-tuan semua pergi rumah dia. Itu dia fungsi grup masjid. Kan? Kalau nak cerita tajuk lain pasal bola sepak, buat grup lain. Geng bola sepak masjid Malam-malam, Masjid Ajar Wahir. Tak ada masalah. Kan? Tapi bila semua masuk dalam tu, jadi itu yang kadang-kadang engkau tak ada penali nak cerita jual kau punya air je lah, air mineral ni kan. 20% air dia je lah. Kalau yang jual baja tu, promosi baja je lah dalam grup tu. Kau seorang je meniaga, orang lain tak meniaga. Dah buat bala kan. Jadi kita kena faham grup-grup yang diwujudkan ini untuk apa. Kan? Jika kita tahu grup masjid, kita dah faham fungsi ni apa. Ada kematian. Ya, maklumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pergi seorang jemaah kita nanawan kesesian. Itu dah fungsinya. Ya. Jadi kalau masing-masing faham fungsi tu, harmonilah grup tu. Ya. Jadi sebab tu tujuan dia. Sebab ada orang kadang-kadang dia ni orang tak cakap kan. Jadi dia suka follow je, dia silent reader dah. Dia tak suka orang duk jual baja dalam ni lah. Duk jual air mineral, jual gincu. Gincu pun ada juga dalam ni. Apa hal ni? Tak apa kalau untuk orang rumah dia kata tak. Jadi benda ni tak payahlah. Kan? Jadi benda-benda yang orang kata yang ada kaitan dengan masjid, okey, tak ada masalah. Sebab memang grup masjid ni penting. Kuliah, kematian, kenduri kendara, apa-apa ditimpa musibah. Nak tahu benda macam ni, aktiviti karya masjid kan, itu fungsi dia. Kemudian yang ketiganya, bergaulan dengan guru. Tadi dengan ibu bapa, dengan adik-beradik. Yang ketiga dengan guru. Imam Al-Ghazali rahimahullah, kan, di dalam kitab
Jadilah orang yang menjiwai iman dan hidayah. Menyatakan amalan bertegur sapa seperti mengutamakan guru dengan penghormatan dan salam merupakan hubungan baik antara keduanya. Seseorang murid itu mestilah terlebih dahulu menyapa guru ketika bertemu, terutamanya jika sudah lama tidak berjumpa dengan guru. Ini pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Murid juga haruslah tidak bercakap terlalu banyak di hadapan guru dan mengikut arahan dalam pergaulan dengan guru. Muridnya mengikut arahan guru memperolehi kejayaan dalam peperiksaan dan kehidupan. Murid haruslah bercakap apabila ditanya oleh guru sahaja dan tidak bertanya sebelum diizinkan terlebih dahulu. Malah murid digalakkan mendengar kata guru dan tidak membantah guru dengan berkata, fulan menyatakan pendapat yang berbeza dengan apa yang kamu katakan. Bila sebut antara adab murid dengan guru ni, satu cerita pasal perbezaan pandangan antara Imam Syafi'i dengan guru dia Imam Malik. Perbezaan pandangan dalam bab rezeki. Kata Imam Malik, dalam bab rezeki ni kita cukup pada seorang tu hamba tu seorang yang bertakwa, seorang yang soleh, seorang yang bertawakal pada Allah SWT, maka dia akan dapat rezeki. Kan? Yang penting dia bertakwa, dia beramal soleh, dia yakin dengan rezeki Allah, rezeki akan datang pada dia. Jadi Imam Syafi'i tak setuju. Mana boleh macam tu, dia kata. Kita mesti berusaha, mestilah bekerja, barulah rezeki itu datang, baru dapat rezeki. Macam mana boleh duduk saja rezeki mari pula? Kena kerja lah, kena berusaha. Dia tak setuju dengan pandangan Imam Malik. Dia tak setuju dengan pandangan dengan guru dia. Maka tak apalah, kan? Dia kata tak, pada pandangan Imam Syafi'i, seorang tu dia mesti bekerja, dia dapat, baru dia akan dapat gaji, baru dia akan dapat duit, rezeki tu baru akan datang. Kalau duduk saja, mari duduk semayang, jaga benda, dia tak setuju pula. Maka tak apalah, akhirnya dia pun balik. Ketika dia nak balik ke rumah dia tu, dia keluar dari tempat pengajian, dia nampak lalu satu sebuah kebun anggur. Dia lalu ke kebun anggur, dia tengok orang tengah memetik buah anggur. Maka dia pun tengok, boleh aku tumpang sekali. Tolong kutip kan, aku dapat apa-apa tak. Dia pun tolong lah. Tolong kutip sekali buah anggur tu, tolong kutip kan. Maka bila habis buah kutip, jadi tuan kebun anggur bagi dah segugus buah anggur pada dia. Kan? Bagi sebuah anggur. Dia dengan perasaan, betul tak aku cakap? Enggak, betul tak aku cakap? Kena kerja dulu, barulah dapat ganjaran. Mana maunya duduk saja-saja dapat ganjaran. Dia dapatnya ni. Aku nak tunjuk dekat guru aku. Aku nak bagi dia rasa buah anggur ni. Kan? Dia tak percaya tak? Dia tak percaya yang aku cakap tadi, kita kena bekerja, berusaha, barulah rezeki tu akan dapat. Ini aku nak buktikan bahawa pandangan aku betul. Dengan bangga dia bawa buah anggur tu pergi balik, jumpa balik dengan Imam Malik. Kan? Dia bagi tahu, Tok Guru, betul tak saya cakap? Untuk mendapatkan rezeki, kita kena berusaha. Tengok ni, saya dapat ni. Dia tunggu ambil rasa tengok. Kan? Maka Imam Malik pun ambil buah anggur tu dan dia pun makan. Dan dia pun senyum. Kan? Pandangan kau betul, pandangan aku pun betul. Kau tengok, aku kan buat apa pun. Aku di sini ya. Mana aku pergi mana-mana. Tapi engkau yang bawa buah anggur tu datang ke aku, kau bagi pada aku, suruh aku makan. Betul tak aku cakap? Maka Imam Syafi'i betul dulu. Betul juga teori ni, betul juga pandangan ni. Walaupun berbeza demikian, tak adalah pula nak gaduh teruk, sampai nak menghina tu guru dia ke, sampai nak mempercaya. Ini adab orang berilmu berbeza pandangan. Perbezaan memang ada. Atau kalau tak ada perbezaan, macam mana boleh ada mazhab? Kita bikin yang tu cukup. Kalau semua sama pandangan, tak ada mazhab lah. Apa guna mazhab? Tak ada mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tak ada lah. Sebab ada perbezaan, itulah wujudnya mazhab tu.
Sebab tetapi antara empat mazhab ni tidak pernah kita dengar satu pun antara empat mazhab ini saling memperlekeh ke, saling nak membeli ke, tak ada langsung, tak ada isu. Sebab ini orang berilmu berbeza pandangan tak sama dengan orang awam berbeza pandangan. Lain. Sebab kita kalau orang awam berbeza pandangan, dia hanya dapat maklumat yang itu sahaja. Makanya pada pandangan dia, itulah yang paling benar. Sedangkan ada lagi pandangan lain yang benar. Dan ikhtilaf. Ada dalam kalau Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia buat satu buku cerita tentang adabul ikhtilaf. Adab berbeza pandangan. Adab berbeza pendapat. Dia ada adab dia. Dan adab yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni khas untuk kita lah, orang awam. Orang-orang alim tak ada masalah pun, dia dah faham. Dan mereka berbeza pandangan, dia faham. Ya, walaupun dalam berbeza yang cukup nyata, terang dan nyata pun, tapi tetap menjaga adab. Ini cerita tadi ni. Ini Imam Ghazali nak bagi tahu. Nah, berbeza pandangan dengan guru tak ada masalah, boleh. Tetapi cara kita untuk bagaimana kita nak deliver benda tu, nak tunjukkan perbezaan itu dengan beradab lah. Ya, dengan penuh adab. Bukannya dalam bila kata-kata kita pertahankan pendapat kita dan kita kata kau tak betul. Tak. Ini nama lama mengajar tapi tak betul pun tak ada isu pun. Masing-masing ada pandangan dan masing-masing menegakkan satu isu itu dengan hujah sendiri. Masing-masing ada dalil. Dan dalil dia ambil bukan daripada siapa? Al-Quran juga As-Sunnah. Cuma cara dia interpretasi dia. Cara dia nak menerangkan hujah ataupun dalil itulah yang menyebabkan ada perbezaan. Ya, tetapi still dalam keadaan beradab lah. Ini Imam Ghazali tekankan tadi. Kan? Bukannya seorang murid itu, dia nak melagakan antara guru dia dah. Ustaz ni mengajar macam ni, esok malam ustaz ni mengajar macam ni. Dia pun tanya soalan, ustaz kata isu tu hari tu tak ni. Kenapa ustaz tu kata boleh? Ustaz kata tak boleh pula ustaz. Tu saja nak buat ni lah. Kan? Sedangkan latar belakang yang mengajar pun berbeza. Ada yang berlatar belakangkan fiqh, ada berlatar belakangkan hadis, ada berlatar belakang dia tafsir. Kan? Berbeza-beza pun. Jadi pemandangan pun ada perbezaan. Kan? Tapi kalau ini kita tak faham, sengaja menanya soalan untuk memperlagakan orang. Ustaz tu kata boleh ke? Ustaz kata tak boleh pula. Dia tak faham lah kan. Ustaz kata betul boleh benda ni. Tapi ustaz kata tak boleh pasal. Adalah hujah-hujahnya tu. Ya? Jadinya, pergaulan yang baik antara guru dengan murid juga ialah tidak memberikan cadangan yang berbeza kepada guru sehingga menganggap bahawa dia lebih mengetahui yang betul daripada gurunya. Ya? Imam Al-Ghazali juga berpesan, murid mestilah menghormati majlis atau sesi pengajaran dalam kelas dengan tidak bertanya kepada rakannya ketika majlis berlangsung dan duduk dengan tertib di dalam kelas. Seperti duduk, menundukkan kepala, beradab dan tenang seolah berada dalam solat. Ya, itu ada adab yang ketika belajar. Sebab tu dalam bab adab ni tuan-tuan dengan guru ni, ya, bukanlah isu mata pelajaran tu dia penting, tapi adab lebih penting. Ya. Ilmu mata pelajaran tu penting, adab lebih penting. Kenapa tuan-tuan? Sebab adab itu membawa kepada keberkatan. Seorang yang pandai tapi tidak beradab, tidak ada keberkatan. Jadi bila tidak ada keberkatan, tidak ada perasaan dalam dia. Esok kalau dia bergaji besar pun, tidak ada perasaan kasih dalam diri dia. Dia tidak memahami pun isu-isu masalah orang bawahan dia. Ya. Dan orang yang belajar tanpa adab, bila mana dia dah bekerja pun nanti, pada dia benda halal haram tak ada masalah pun. Ya. Sauk sajalah. Ya. Itu peri pentingnya adab. Sebab tu orang alim, mereka lebih mengutamakan adab berbanding ilmu. Mungkin saya ada cerita pada tuan-tuan dulu tak? Ya? Adab itu apa? Seperti kita menyediakan bekas ni. Kan? Botol ni, itu adab. Ilmu tu apa? Air dalam ni. Kalau bekasnya kotor, yang masuk air yang bersih, agak-agak kita boleh minum tak? Bekas botol ni pernah diisi dengan air longkang. Dan kita buang air longkang tersebut tanpa kita bersihkan botol ni, masih ada lagi kesan air longkang dalam ni dan kita masukkan dengan air putih. Air penepis, air kori ke siapa, tak kisahlah. Boleh minum dah agak-agak. Walaupun diisi dengan air bersih, sebab bekas tak bersih. Itu yang kata adab. Adab itu bekas botol ini
ilmu itu ialah air. Sebab tu wakil guru pada Imam Syafi'i, bila mana Imam Syafi'i mengadu pada dia, syakautu ila waqi'i su'il hifzi. Ya? Aku mengadu pada guru aku, wakil, bahawasanya hafazan aku teruk. Imam Syafi'i ni, ya, kan dia menulis dengan tanda tangan dia, ya. Buku pun tak ada tak, kan? Tapi bila Malik tanya, kau buat apa tu? Oh, main-main lah. Tak, aku nulis, aku baca balik, kan? Tapi macam tu, bila dia mengadu pada wakil, maka wakil menasihatkan dia, kan? Dia, maka wakil menasihatkan supaya antaraka ma'asi, tinggalkan maksiat. Agak-agak Imam Syafi'i buat maksiat apalah ketika itu, Imam Syafi'i yang alim, yang umur 15 tahun dah boleh keluarkan fatwa, diberi tauliah kelayakan untuk mengeluarkan fatwa dalam Masjidil Haram, apa maksiat dibuat? Sebab begitu wakil begitu pada Imam Syafi'i, fa innal ilmu nur wan nur la yanzilu 'alal 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan turun kepada orang yang melakukan maksiat. Keberkatan ilmu. Tu dah. Tu dah tuan-tuan. Kita stop di sini lah. Panjang ni dia bahasan ni. Adab ini, ya. Jadi kita berhenti dekat poin yang ketiga. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada poin yang keempat, iaitu pergaulan dengan rakan. Sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT. Sebarang kekurangan dan kelemahan saya mohon ampun dan maaf dari kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan sampaikan, insya-Allah.